Okay, so sekarang ni sekejap saya start dulu. Dia pun lupa dah apa file yang saya share. Okay, MND. Okay. So kalau yang kita tengok kat sini, bila yuran tu dia akan keluar satu sheet, dua sheet yang baru, answer and sensitivity report. Okay. So answer yang slide answer sheet ni, report ni, ini yang apa yang kita nak cari tu lah. Okay. So ini objektif, dia akan bagi objektif kita minimize total cost. Kita akan tengok final value ni 800. Ini apa yang dekat depan ni lah. Kan itu saya dah explain dah apa result saya dekat sini. Okay. Tapi ini dia summarizekan lah. Okay, so final value kita tengok kat final value. Okay, so total cost kita, the minimum total cost dengan constraint yang kita ada is 800. Tu dia perlu produce product A is 250 gallons, product B 100 gallons. Okay, right. Kemudian ini dia bagilah product A, kita kata the minimum, dia punya requirement minimum product A adalah 125. So bila kita dapat tu, kita tengok dapat dikeluarkan produk A adalah 250. Ini sama macam apa yang dekat depan ni. Okay. Sama je 250. Ni nampak ni. 350. Dengan 600. Ni sama lah. Okay. So answer report lah. Summarize lah. Kira reporting yang macam dalam tu. Excel tu tak nampak macam report sangat. Just dia masukkan dekat ruang-ruang yang kita letak tu. Okay. So ini reportnya. Okay, so apa yang kita nak tengok lagi satu hari ni adalah ini sensitivity report. Okay, kita nak tengok, nak belajar ni apa maksud sensitivity report ni. Okay, sebelum saya explain kat sini, kita masuk dalam slide dulu. Slide, okay. So ini slide ni pun saya tak masuk lagi, nanti saya akan masukkan slide. Okay, so sensitivity analysis. Okay, so sensitivity ni, okay. Bila kita dah dapat keputusan tadi yang kita kena keluarkan 200, this company ni, MND company perlu produce 250 gallons product A, 100 gallons product B dengan dia punya constraint yang macam tu yang kita dah ada tadi tu, berapa requirement product A, berapa processing time, berapa cost per unit dia kan, $2 dengan $3, $2 untuk produk A, $3 untuk produk B, kemudian apa lagi, itulah dengan objektif yang kita ada tu, dengan constraint tu. Okay, jadi kita nak tengok how sensitive kita punya that decision. Okay, 250 gallon produk A dengan produce 100 gallon untuk produk B, how sensitive kita punya keputusan tu. Maknanya kalaulah cost kita produk A tu daripada $2 dia berubah menjadi $3 ataupun daripada $2, cost kan sentiasa berubah kan. So kalau cost berubah $2 to $2.50, so what will happen to our decision? Adakah kita kena ubah kan? Kalau kata produk B daripada $3 dia turun menjadi $2. Okay, turun, cost turun sebab cost menurun tu, minyak pun turun, transportation cost menurun. So jadi cost directly cost per unit akan jadi kurang. Jadi adakah kita punya decision tadi 250 produk A dengan 100 gallons untuk produk B tu perlu diubah? Itu yang kita nak tahu tu. Sama juga macam keputusan yang first yang kita tengok maximize tu, standard bag dengan deluxe bag tu kan, kita dah ada berapa unit kena keluar, so kita dapat maksimum untung. Okay, jadi kalau profit per unit kita berubah, apa jadi kepada decision kita. Okay, so itu maksud dia tu, dia nak perubahan dia tu. Okay, perubahan dalam profit per unit tu, apa akan jadi kepada kita punya keputusan. Okay, satu lagi juga kita nak tengok dalam sensitivity ni adalah, katalah kada requirement, processing time requirement kita adalah availability adalah 600 kan. Jadi kalau 600 tu tiba-tiba pekerja tak boleh, ada yang tak boleh kerja kan, ada MC, ada itu ni, so daripada 600 tu dia berkurang menjadi 550. So apa jadi kepada result kita kan, apa yang akan berlaku. Itulah sensitivity tu, kita nak buat sedikit how sensitive our decision tu kan, ada effect tak ke kita kena rerun balik. Bila ubah je sikit kena rerun, perlu tak rerun je tu kan. Okay, jadi itu tujuan sensitivity.
Right, so saya go back kepada sebab MAD baru je kita tengok, so kita pergi balik kepada example ni Okay, so ini so ini yang kita buat hari tu, okay, requirement semua objektif, dia punya constraint semua kan, requirement dia. Okay, ini bila kita run tadi saya dah tunjuk dah dekat Excel tu. Okay, so ini yang file tadi tu tengok sama Okay, so edit. Siapa masuk? Ya, ada orang nak masuk. Ini. Okay, so sekejap sini dulu. Saya stop dulu, saya tunjuk balik Excel tadi. MND. Okay. Ini tadi ni. Kat sini yang semua ni, ni tadi saya copy masuk dalam slide lah. Okay. So kita akan baca apa keputusan ni. Kita nak test daripada sini, nak tengok how sensitive our decision. Okay. Alright, so okay, so tadi tu saya copy masuk kat sini, okay. So masuk kat sini sensitivity analysis untuk this problem, okay. Jadi first sekali saya explain sikit dulu lah apa dia maksud sensitivity tu, okay. Dalam sensitivity tu, okay. Jadi sensitivity ni antara yang kita nak tengok, okay. Ada beberapa faktor yang kita akan tengok, perkara yang kita tengok. Tapi kat sini yang biasanya kita tengok adalah satu shadow price, okay. Shadow price kat sini. Okay, saya tunjuk balik. Nampak ni ada shadow price. Okay, so biasanya yang paling utama sekali dia akan tengok adalah shadow price lah kat sini ni. Okay, okay, so shadow price ni apa dia punya, apa makna dia? Okay, tunjuk kat sini, nampak tak? The change in the optimal objective function value in the right hand side of that constraint is increased by 1. Okay, so maksudnya adalah, okay, tunjuk kat sini maksudnya adalah ini yang asal. Okay, kat sini yang asal. Sebelum tu awak nampak tak cursor saya? Cursor nampak tak? Cursor nampak. Saya bergerak saya nampak Nampak. Okay. Okay, so sebelum nak tengok shadow price tu, ini constraint right hand side. Okay, dia panggil sebagai right hand side. So apa right hand side tu? Saya go back lagi. So ini right hand side ni. Ini. Ini dia belah kanan kan. So ni left hand side ni 1A plus 1B, 2A plus 1B. Okay, so ini. So ini right hand side yang 125, 350 ni yang either minimum requirement ke maximum availability ke, itu kita panggil right hand side. Okay, so right hand side ni nampak sama 125, 350, 600. Okay, so ini 125, 350. So ini yang asal. Ini masa kita key in yang kita key in awal-awal tu kan. Okay, so ini kat sini. Yang ini pula objective coefficient ni, ini $2 dengan $3. Nampak tak? 2 dengan 3. 2 untuk A dengan 3 untuk B. Okay, ini keluar kat sini. So ini yang memang kita masukkan. Okay, so ini kita masukkan. Right. So yang ini nanti kita tengok shadow price ni. Okay, yang paling penting lah, tapi banyak lagi lain yang kita akan tengok. Okay, okay, so shadow price ni nanti dia akan menentukan sama ada kita punya constraint tu binding ataupun non-binding. Okay, binding ke non-binding. Nanti saya explain apa tu binding ke non-binding. Okay, so ada beza dia binding dan non-binding. Okay, so jadi itu yang paling penting lah, tapi ada banyak benda lagi saya explain. Okay, okay, either than that tu kita akan tengok reduce cost juga. Reduce cost kat sini. Okay, saya go back kepada ini. So reduce cost ni, apa maksud reduce cost kosong-kosong ni? So apa maksud allowable increase, allowable decrease dekat sini? Apa maksud final value kat sini? Final value kat sini. Apa maksud allowable increase kat sini? Okay, so beza-beza. Okay, so sebelum tu kena faham dulu. Okay, ni output dia. Okay, ini dekat sini bahagian atas ni kita bagi sebagai bahagian untuk objective function. Okay, ini bahagian yang profit tadi tu lah. Okay, so ini kalau ini kegunaan dia untuk bahagian profit, dekat bawah ni gunanya untuk constraint saja. So atas ni untuk profit, kat bawah ni untuk constraint. Okay.
Okey, so yang pertama sekarang ni, okey, ini bahagian ni. Okay, inilah decision kita. Tadi kan bila ni kan saya kata keluarkan you produce product A will produce 250 gallons and product B will produce 100 gallons. So final value dekat sini, ini adalah kita punya decision. Okay. Kemudian final value kat bahagian constraint ni adalah actual yang kita guna. Okay. Actual yang kita guna. Tadi dekat sini saya kata dia bagi minimum requirement untuk A adalah 125. Total minimum production untuk A plus B adalah 350. Kan? Processing time, availability untuk processing time tu the maximum hours yang dia ada adalah 600. Okay. So dekat sini yang actual dia guna. Okay. Bila kita dah run tu tadi, dan kita dah run Excel solver tu, so kita dapat ini. So produk A kita akan keluarkan 250, we produce 250. Okay, dia mesti setara lah dengan benda ni, dapat 250, 250 sebab minimum requirement dia. Okay, produk A plus B adalah 350. Okay, 350 kebetulan. Okay, so minimum lah. And processing time adalah 600 hours, the actual. Ini yang kita bagi, yang ini adalah actualnya. Okay, right. Okay, so next, apa lagi yang nak kita tahu? Kat sini ni, apa maksud allowable increase, allowable decrease untuk bahagian constraint ni, kan? So untuk constraint ni, allowable increase, allowable decrease, maksudnya sekarang ni kita nak maintain dua-dua ni, final value ni, kita nak maintain dia ni kan. Okay. So dia boleh daripada the minimum requirement tu from 125, dia dibenarkan naik lagi, allow increase 125 gallons. Dia boleh naikkan lagi. Okay. Daripada 125 minimum requirement, dia boleh naikkan menjadi tambah lagi 125 menjadi 250 gallons. Okay, allow to increase 125 gallons, maknanya 125 plus 125. Okay, so the maximum yang boleh, minimum requirement dia yang boleh naik adalah 250. Okay, right. So ni allowable decrease. So allowable decrease ini tandanya infinity. Okay, dia boleh turunkan sebanyak infinity. Okay, dia boleh, tak kisahlah, maknanya dia boleh naik sebanyak 125 je to maintain, nak maintain benda ni. Okay. Tapi dia tak kisahlah nak turun minimum requirement tu berapa banyak pun tak kisah. Okay, boleh nak 100 ke 200, 100 ke 50 ke, tak ada masalah. Okay, dia boleh decrease berapa banyak infinity. Okay. Okay, lagi kat sini 350 minimum total production A and B. Okay, 350. So dia allow to increase 125. Maknanya 350 dia boleh naik 125 jadi total dia boleh naikkan minimum requirement untuk A plus B tu ada up to 475. Okay, allow to increase, tambahlah, kita tambahlah. And dia boleh allow to decrease tu sebanyak 50 saja. Okay, dia boleh daripada 300 dia boleh turunkan sehingga the minimum requirement tu untuk A dengan B tu daripada 350 boleh reduce up to sampai menjadi 300. Okay, to maintain benda ni. Okay, so benda ni tak berubah lah maknanya. Okay, ni kita punya decision. Okay, right. Macam maximum hours ni, processing time, dan sekarang ni ada availability dia 600. So M&D chemicals ni dia boleh tambah lagi 100 jam untuk dia punya processing time. Okay, daripada 600 dia naik jadi 700 lah kan, dan dia boleh turunkan sebanyak 125 menjadikan 475 jam. Okay, so dia punya range tu, dia bagi range untuk maintain kita punya production ni 250 dan 100 tu. Processing times tu boleh berubah daripada boleh range dia adalah antara 475 hingga 700 jam.
Okay, untuk maintain lah, tak payah nak ubah jadual, nak ubah lagi plan, nak ubah. Sebab bila dia plan untuk 250, dia dah ada melibatkan scheduling. Kan 251 tu dia ada scheduling, dia kena plan dia punya inventory, dia kena plan dengan supplier dia nak hantar berapa banyak, dia nak plan storage dia nak plan itu, ini, nak packaging lah semua-semua tu. Jadi kalau ubah value ni nak kena reschedule banyak benda. So dia kena tengoklah how fluctuate dia punya tu decision dia tu kan. Boleh maintain sekat berubah-ubah sikit-sikit ni kita boleh maintain je. Kalau pekerja tak datang 50 jam, tak apa, kita boleh keluarkan lagi 250 dengan 100 produk A dan produk B ni. Okay, kalau pekerja boleh kerja lebih masa pun kita boleh maintain je produk ni. Okay, so itu tujuan dia. Tak adalah bila pekerja tak datangnya, oh kena ubahlah, kena reschedule. Bila pekerja tak datangnya, kena reschedule. Taklah. Okay, jadi ini nak tunjuk macam mana kita nak maintain kita punya decision ni lah Okay. Okay, so ini reduce cost ni kat sini tak nampak sangat lah sebabnya kita dua-dua kita ada keluarkan. Okay, so reduce cost ni biasanya mana saya nak tunjuk reduce cost ni maksudnya let's say lah kalau kita tak keluarkan tak ada pengeluaran untuk produk B. Okay, so tak ada pengeluaran untuk produk B, kosong, kata kat sini kosong. So dia akan ada reduce cost kat sini. Kalau final value ada, reduce cost akan jadi kosong. Kalau final value ni kosong, reduce cost akan ada value. Okay, so maksudnya kalau kata let's say lah decision kita kat sini dia kata produk B 0. So akan adalah reduce cost. Maknanya kalau kita nak keluarkan produk B, kan tadi, belum ni. Okay, tadi produk B kosong, contoh kat sini bukan kosong lah, tapi kalau kata kosong. Okay, jadi kalau kata ni dia akan bagi value kat sini. So kalau kita nak keluar produk B, berapa yang cost kita kena kurangkan supaya produk B kita tu dapat dikeluarkan. Maknanya cost dia agak tinggi lah. So sistem suggest tak payah keluar. Jadi kalau nak keluar juga produk B tu, then kita kena kurangkan cost sebanyak itu baru kita boleh produce produk B. Tapi dalam kes ni tak ada dua-dua kita keluarkan, so that's why reduce cost dia jadi kosong. Okay. Okay, so ni tadi shadow price. Okay, so shadow price ni dia tadi saya kata kalau berubah, kalau ada perubahan dalam mana sekejap saya tak ada binding. Binding tu tak ada. Sekejap. Oh, okay, saya nak tunjuk binding ni dulu. Okay, so tadi binding kan, shadow price ni akan menentukan yang mana constraint kita binding constraint and yang mana yang non-binding constraint. Okay, so kalau tengok dekat dua ni, dua ni total production and processing hours ni, dua ni adalah binding constraint. Okay, product A is non-binding constraint. Macam mana nak tahu binding constraint, macam mana nak tahu non-binding constraint? Okay, dan first kali kena tahu apa dia binding constraint and what is the non-binding constraint. Okay, binding constraint tu maksud dia adalah kalau kata dia ada 600 jam, okay, so kita guna kesemuanya, kita guna kesemua 600 jam. Okay, kita guna up to that value. Okay, so tu binding lah. Macam kata total production requirement 350. So kita keluar cukup-cukup 350. Kita tak keluarkan lebih daripada 350. So itu binding constraint. Dia bagi maximum value, kita keluar up to maximum value. Dia bagi minimum value, kita keluarkan to up to minimum value. Okay. Tu binding constraint. Okay. So kalau kata macam produk A, dia kata minimum value adalah 125. Tetapi sekarang ni kita keluarkan lebih daripada 125. Okay, kita keluarkan 250. Okay, jadi that's why produk A bukan non-binding. Okay, sebab kita keluar lebih daripada minimum value. Okay, total production A plus B, total A dan B tu adalah 350 minimum. Okay, jadi kita keluarkan 350 cukup-cukup. Jadi that's why itu dia jadi binding kan. Processing times ada 600 jam, tapi kita guna sampai 600 jam, tak ada lebih pun, tak ada extra pun. Okay, jadi tak ada extra pun, guna cukup-cukupnya. That's why dia binding constraint. Okay, so non-binding constraint ni kalau kata dia bagi minimum value, kita guna lebih daripada minimum value. Kalau dia bagi maximum value, kita ada RM5, kita guna RM4.50. Macam tu lah, so ada lebih lagi. Kalau dia kata okay, I bagi you 50
you start je. So jadi itu binding kan. Tapi kalau dia bagi 100, dia kata minimum you kena belanja adalah RM50. Tapi kita belanja RM60. So dia jadi tak non binding lah, bukan binding constraint lah. So binding constraint ni kalau dia bagi minimum value, kita keluarkan cukup-cukup minimum value, tapi kalau dan dia bagi maximum value, kita guna sampai maximum value. Okay, so dia binding. Non binding, kalau dia bagi minimum value, kita guna lebih daripada minimum value. Kalau dia bagi maximum value, kita guna kurang daripada maximum value. So dia ada lebihan lagi. Okay, so kalau ada lebih tu, dia jadi non binding. Kalau binding, kita guna secukupnya. Okay, so tu kena tahu. Macam mana nak tahu yang mana binding, yang mana non binding? Okay, senang je nak tengok dia, kita tengok kepada shadow price. Okay, nak menentukan binding ke non binding, selain daripada kita tengok ini sama ni, value kat sini sama, final value dengan constraint ni sama kan. Selain daripada tu kita tengok dekat shadow price. Okay, nak penentu dia adalah kalau variable constraint tu shadow price dia kosong, bermakna dia adalah non binding. Okay, non binding constraint. Kadang-kadang soalan saya suka juga tanya which one is non binding, mana binding constraint. Okay, kalau kata shadow price ni ada value kat sini. So ada value maknanya dia adalah binding constraint. Okay, so senang je, tengok shadow price kosong, non binding constraint. Shadow price ada value, there's a value adalah shadow price, itu binding constraint. Okay, dua benda tu je tengok, kosong shadow price binding and non binding, ada value maknanya non binding constraint. Okay, alright. Ada apa-apa soalan? Puan. Yep. Nak tanya yang allowable decrease tu. Kan dia ada 1 dengan 30 kan? Tambah 30 tu. Part tu saya tak faham. Infinity, tu maksudnya infinity. Infinity tu maknanya dia bolehlah kurang banyak mana pun. Kuranglah, dia nak kurang daripada 125 tu dia bolehlah kurang. Itu bacaan dia lah, tapi sebenarnya dia baca dia macam ni, dia sistem ni dibaca bila you bagi minimum value, kita keluarkan lebih daripada minimum value. So dia kata dia dah memang keluar lebih. So that's why dia baca macam kuranglah berapa banyak pun tak kisah. Sebenarnya sebab kita dah bagi lebih, that's why dia baca macam decrease tu dia infinity, tak ada nilai untuk lower range. Macam tu dah. Tak ada nilai untuk lower range dia. Okay, biasanya kalau infinity macam ni, biasanya kita tak adalah interpretation untuk infinity, maknanya kita tak baca, kita tak kata sebenarnya reduce infinity number ni, sebenarnya dia tak, kalau in managerial decision lah kan, kita tak interpret pun benda tu. Okay, bila tengok macam ni kita tahu because kita dah dia baca sampai untuk maintain benda ni kita kena dah keluarkan sampai 250 saja. Kalau keluar lebih daripada 250, kalau kita keluar lebih daripada 250, decision kita kat sini dia akan berubah kan. Tapi dia tak baca berapa nilai bawah tu sebab kita keluarkan lebih daripada nilai tu. Okay, so bila ada infinity tu kadang-kadang dia no interpretation lah. Dia kata we can reduce infinity number. Tak ada, dia maknanya interpretation untuk part produk A tu saja. Kalau kata let's say lah soalan, so interpret allowable decrease and allowable increase for product A, kata kan. So dia punya interpretation is only kita tengok macam tu. Then the product A allowed to increase another 135 gallons, means up to 250 gallons. That's it. Kita tak ada interpretation, dia cakap sebenarnya can reduce to infinity number pun. Dia dah memang keluar 250, so dia keluarlah 250, so sistem macam dia takkan keluarkan dah kurang daripada tu sebab keperluan dia 250, dia akan keluarkan dengan kita constraint yang kita ada tu. Faham tak? Faham.
Faham tak? Faham pun. Kan dia ada yang part tu dia kita ada boleh interpret, ada part tu yang memang that mean that bukan tak boleh interpret lah, boleh lah, kita boleh lah cakap can reduce up to 200 can reduce infinity number, tapi macam mana you nak reduce infinity number kan, in actual punya situation how you can reduce infinity number kan, tak boleh lah, dia tak nak apa, dia kena kurang sebanyak 250 je, dia tak boleh kurang 125 je, dia tak boleh kurang pun infinity, nak kurang kan. Okay, jadi that's mean kalau infinity tu macam dia tidak ada interpretation lah dekat situ. Dia tak significant to any decision lah. Okay. Ada soalan lagi? Okay. Sekejap, tengok ni. You masih nampak slide saya kan? Saya tak perasan apa yang saya ni. Okay. Okay, so shadow price ni lagi. Okay, betul. Okay, so ini tadi maknanya shadow price ni. Okay, so shadow price ni tadi dia kata disebabkan untuk binding constraint shadow price akan jadi kosong sebabnya kita dah guna lebih, so dia tak bagi shadow price. Shadow price hanya ada untuk binding, non binding tak ada, binding ada. Okay, apa maksud shadow price ni $4 ni kan? So maksudnya kat sini okay, so dia tunjuk $1 dulu. Okay, so kat sini negatif. Apa maksudnya kat sini? Okay, sekarang ni dia ada 600 dan kita dah gunakan semuanya 600 jam. Pekerja bekerja sepenuh masa. Okay, tak ada pekerja tak datang, tak ada ni semua tak ada. Okay, kita dah guna. Dia ada 600, dia bagi 600, kita guna 600. Okay. So kalau kata kita nak tambah 1 jam, okay, pekerja nak kerja lebih, okay, daripada 600 jam nak kerja lebih lagi, jadi 601 jam contohnya. Okay, so kalau dia kerja lebih masa 601 jam, apa akan jadi kepada kita punya profit kan? Shadow price ni dah baca, kalau processing time ni daripada 600 jam kita tambah 1 jam lagi kan, because dia punya unit tu in hours kan, so kita tambah 1 jam lagi, so profit kita, total profit kita 800 tu akan berkurang sebanyak $1, RM1. Okay, sebab dia negatif, maknanya dia berkurang. Awak tambah 600 jam, 600 jam tambah 1 jam, tambah 1 jam lagi, profit kita akan kurang sebanyak RM1. So kalau daripada 800 tadi, kita tengok dia punya decision tu $800, minimum total cost, akan jadi cost kita akan jadi $799. Okay, tambah 1 kurang tambah 1 jam, kos kita akan berkurang. Macam mana logik tu tak tahulah, itulah sistem baca. Okay, alright. Kalau kata kita kurangkan dia 1 jam, okay, so kurangkan 1 jam daripada 600, macam ni nanti saya tunjuk dia punya allowable tu okay. So kalau kurangkan 1 jam, okay, kita reduce daripada 600, kita jadikan dia kepada 599, so cost kita akan meningkat sebanyak $1. Okay, dia punya bacaan negatif tu adalah dia jadi dia ada way. Okay, bila constraint meningkat, objective function kita akan menurun kalau negatif. Okay, tambah constraint, objektif turun. Okay, kalau kita turunkan constraint, jam tadi tu kita turun, so objektif kita, profit kita akan meningkat. Okay, so negatif tu dia punya bacaan tu dia ada side. Okay, macam contoh dia kat sini kan, kalau kata let's say lah processing time ni dia nak tambah 50 jam, jadikan kepada 650,
So dia kata total objective function itu akan berbeza sebanyak negatif 50 lah. Negatif 1 kan, 1 darab dengan 50 jam. So total cost ni akan jadi 800 tambah dengan negatif 50. So dia akan jadi 750. Okay, ini tambah. Naik. So maknanya bila naik je jam, dia akan turunkan cost. Nampak dia ada side. Naik jam, turun cost. Okay. Tapi kalau processing time ni kita decrease, turunkan processing time daripada 600 menjadi 550. Okay. Maknanya perubahan ni adalah negatif 1 darab dengan 50 lah, jadi negatif 50. So that total cost tu sebab decrease so kita kena tolak. Increase tadi kat sini kita kena tambah macam tu. So decrease kita tolak. Okay, jadi bila you kurangkan 50 jam, kos akan meningkat menjadi 850 kos dia. Okay, dia negatif tu dia terbalik. Naik satu. Bila naik je constraint, kos turun. Bila constraint turun, kos akan meningkat. Tu. Tetapi, tetapi, ada tetapinya. Okay, nak ubah tu, dia awak nak naik 50 semua ni, perubahan tu, berapa jam awak boleh berubah, dia tertakluk kepada range yang ni. Awak boleh naik ni, boleh naik, boleh turun. Okay, so nak kira kos tadi tu, awak boleh naikkan daripada 600 tambah lagi 100 sahaja. 100 jam je. Jadi perubahan kat sini ni maksimum dia adalah 700 jam sahaja. Kan? Dan perubahan awak boleh turunkan up to 475 sahaja. Tak boleh lebih ataupun kurang daripada dia punya range. Okay, tadi saya dah bagi range kan? Mana? Range ni kan? 700 hingga 475 jam saja. Dia punya range tu so that kita nak maintain benda ni. Okay. Jadi dia boleh ubah tu lah. Nak kira ni tadi maknanya perubahan. Kalau ubah ni tadi dalam 50, dia boleh turun sampai sebanyak 125 saja. Okay. Dia tak boleh kurangkan jam bekerja tu lebih daripada 125. Okay. Sama juga naik tadi tu dia boleh 100 je kan. So dia boleh naik 100. So dia tak boleh naik tu lebih daripada 100. So dia boleh increase processing time tu sebanyak 100 jam sahaja. Okay, so sebelum tu saya nak beritahu sensitive analysis ni dia tak banyak pengiraan. Dia banyak interpretation sahaja. Okay. Kira dia sikit-sikit je. So kita kena interpret, kena pandai interpret. So kalau faham bolehlah, senanglah ni. Tapi kalau tak faham tu memang, kalau tak nampak tu memang susah sikit nak faham. Dia kena nampak betul-betul. Okay. Alright. So negatif, naik constraint, turun cost. Okay. Sama jugalah, profit pun sama. Okay. So kalau turun je constraint, dia punya cost tu akan meningkat. Tapi perubahan tu dia tertakluk kepada dia punya ini, limitation ni. Dalam range yang dia bagi tadi tu. Okay. Itu negatif. Sekarang kita tengok yang positif lah. Okay, so positif. Total production. Tadi dia kata minimum 350. So kita keluar cukup-cukup 350. Let's say lah minimum requirement untuk produk A dan produk B tu. Kita kata daripada 350, kita nak naikkan lagi 100 gallons untuk produk A dan B lah plus. Okay, dua-dua produk A dan B. Naikkan 100. Okay. Right. Jadinya objective function tu naik sebanyak 100. Kita akan kali 4. So dia punya perubahan adalah 4 darab dengan 100. 4 kat sini darab dengan 100 jam. 100 jam lah, sorry, 100 gallon tadi. Okay, sebab dia punya constraint kat sini gallons. Okay, tadi sini constraint dia jam. So kita darabkan jam. Kat sini gallons. Okay. So naik 100 gallon kali 4 jadi 400. Perubahan dia objective function adalah 800 sebelum ni tambah 400. So cost akan jadi, kalau minimum requirement dia daripada 350 kita naikkan jadi 450. So total cost, the minimum total cost akan jadi 1200. Okay. So kalau positif, naik constraint, naik objective, naiklah cost dia. Okay. Naik positif, naik constraint, naiklah cost dia. Sama juga dengan ni, untuk kalau kita kurang, kita tadi positif
naik kan. So untuk turun, decrease, okay. So kalau total production ni daripada 350 kita kurangkan 40, okay. Daripada 350 kita jadikan 310 je minimum requirement dia. Right, jadi objective function akan berubah sebanyak RM4 ni kali dengan 40 gallon yang kita ubah. Jadi 160. Jadi total cost dia akan jadi 800 sebab decrease kita tolak. So tolak dengan 160 jadi 640. Okay. So setakat ni ada soalan lagi? Tak ada. Ada. Boleh ke tu? Boleh buat. Okay, nampak macam boleh lah tapi nanti kita buat latihan sikit. Sebab tu saya tanya ada chat tak kat situ. Kalau ada chat nanti saya nak awak bagi jawapan kat hujung tu. Tulis je apa yang awak faham tau. Okay. Tapi sebelum tu tak habis lagi. Okay. Ini katakan sekarang ni kos dia adalah RM2 kan. So RM2. Dan A dan kos untuk produk B adalah RM3. Okay. So let's say kalau ada perubahan naik sikit, okay, apa akan jadi kepada solution kita ni? Okay, so ini kan solution decision kita tadi tu 250. So kalau berubah ni takkan kita kena ubah oleh kos naik RM2.20. Kena ubah ke kita punya production kan? Sebab kita nak ingat objektif kita nak capai minimum total cost kan? Okay, so nak tahu either total cost kita tu minimum lagi ke tak? Jadi dia bagi range kat sini. So RM2 ni dia boleh ubah, dia boleh naik sebanyak RM1. Okay, menjadikan daripada RM2 kepada RM3. So selagi dia naik dalam range tu, daripada tu RM2 dia naik kepada RM3 sebab boleh naik RM1. So company boleh maintain production ni. Okay. Tetapi kalau daripada RM2 dia naik jadi RM3.30. Lebih daripada RM1. Dia naik RM1.30. Bermakna 250 dan 100 ni bukan lagi the best combination lah. Bukan lagi minimum, boleh bagi minimum total cost. Maknanya you kena rerun balik, dapatkan balik figure yang boleh minimumkan total cost. Okay. Jadi selagi dalam range ni, infinity ni maknanya daripada RM2 ni, sebenarnya infinity ni kita tak boleh interpret pun. Tapi in actual situation, we cannot interpret pun kan. Tapi kalau kata nak interpret dia punya bacaan adalah RM2 ni kalau dia turun RM1 ke, RM1.50 ke, 50 sen ke, sebab this is infinity, 50 sen pun jadi cost dia, the company still can maintain this punya production 250 dengan 100. Okay. Kalau kata RM3 ni untuk produk B, RM3. Okay. So dia boleh naik, tak kisah, tak ada maximum value. Dia boleh increase je infinity value. Okay. Still we can maintain benda ni. Okay. So saya kata tadi lah, sebenarnya dalam actual, dalam application tu kita tak perlu interpret benda ni. Ada benda yang kita tak boleh interpret. Dia tak boleh bagi decision dia. Okay. So yang kita interpret adalah boleh turun saja. So cost untuk produk B ni boleh turun sebanyak RM1. Daripada RM3 boleh jadi RM2 saja. Untuk kita maintain 250 dengan 100. Tak dengarlah suara puan ke lah yang saya yang teruk. Yang lain? Dengar. Dengarlah. Tak apa. Kalau kata memang tak dengar tu sebab saya record, nanti saya akan masuk dalam Google tu. So kalau kata, tapi kalau semua tak dengar, beritahulah. Kalau seorang tak dengar tu maknanya line awak saya tak boleh nak buat apa line kan. Tapi kalau line saya teruk, saya kena carilah juga kat mana nak duduk yang ubah-ubah untuk bagi line saya okey kan. Okay. Tapi saya akan masukkan video ni nanti dalam kita punya Google Classroom. Okay. Right. So jadi hujan ke tempat awak tu? Kadang hujan line pun teruk juga. Okay. Jadi kalau dalam case ni nampak kita ada infinity untuk decrease dengan infinity untuk increase ni. Maknanya untuk produk B kita tak ada interpret pun untuk berapa banyak increase. Okay. Kita just interpret. So produk B
untuk kita nak maintain 250 and 100 tu, 250 gallon A dengan 100 gallon B, produk B, 100 gallons untuk produk B and 250 gallons untuk produk A tu, A boleh naik daripada RM2 menjadi RM3. B daripada RM3 boleh turun kepada RM2. Boleh turun sebanyak RM1 kepada RM2 saja. Kurang daripada, dia turun bawah daripada RM2, maknanya 250 dengan 100 tadi bukan lagi keputusan kita yang terbaik. Okey. Ingat balik tujuan kita run solver tadi, kita nak cari the best combination yang boleh bagi kos yang paling rendah, kan? Jadi bila kita berubah lebih itu, maknanya combination itu bukanlah yang terbaik lagi dah. 250 dengan 100 tu bukan combination yang baik. Bukan 800 bukan lagi kos terendah. Mungkin ada lagi kos yang lebih rendah lagi kalau kita boleh dapat. Okay, so kena rerun balik kalau perubahan dia tu lebih daripada yang dibenarkan naik ni. Okay. Right. So dengan assumption ataupun dengan andaian perubahan tadi ni yang saya kata RM1 boleh naik untuk A, RM1 boleh turun untuk B, andaian dia adalah satu saja perubahan. A berubah, B maintain. B berubah, A maintain. Okay. Dia kalau dua-dua berubah, kalau A naik, B naik, maknanya A naik, B turun, maknanya kita kena rerun balik, kena buat balik, go kepada Excel solver tu, kita rerun balik, dapatkan combination yang baru. Okay, walaupun perubahan tu di dalam range dia. Let's say kata A daripada RM2 naik menjadi RM2.30, still within the range, kan? Masih lagi kurang daripada RM1 naik. B pula daripada RM3 dia turun sebanyak 50 sen, jadi RM2.50. A berubah naik, B turun, dua-dua berubah. Walaupun masih dalam range, automatically kita kena rerun. Okay? Sebab bacaan ini hanya untuk setiap satu perubahan je. Dia satu je. Satu berubah, satu tak berubah. Okay? Tapi kalau dua-dua berubah, so pergi balik ke Excel, ubah balik data kita, solve balik. Dapatkan combination yang baru. Okay? Okay. Boleh? Hello? Boleh buat. Boleh. Okay, ada. Semua ada? Ada. Okay, so semua boleh guna bahagian chat tu ke? Boleh Boleh. Okay, so sedikit nak tengok pemahaman. So, nanti you tulis nombor 1 tau. Aduh, hai. Alah, tunjuk dulu. Okay. So, saya nak awak interpret benda ni. Apa maksud dia? Ni, nombor 1 ni yang saya bulat ni. Tulis dekat bahagian chat. Tu apa dia? Yang saya bulatkan tu apa dia? Puan, saya tak tahu nak tulis kat mana. Kat bahagian chat tak jumpa? Saya tak boleh pun, dia dah tekan chat tapi tak boleh nak tulis. Chat tak boleh nak tulis? Dia cakap hanya untuk member. Tim member sahaja. Alah. Member. Kenapa Devi boleh tulis? Chat Tak jumpa pun Devi punya chat. Ada ni, dia tulis decision. Macam mana nak Kenapa Devi, you buat apa? You boleh tulis. Tekan chat yang kat atas kan, dekat tu kan ada dua orang, lepas tu ada tambah plus kan. Tak boleh nak tekan Devi, masalahnya. Tak jumpa
Okey, cuba cakap. Tak apa cakap. Sebab kalau cakap kalau tulis tu. Siapa Zulaika? Apa dia? Vision. Vision. Okey. Anis? Ni boleh ni. Ya. Dapat dah. Siapa tulis ni? 3629 siapa? Saya Sabrina. Sabrina. Tak keluar nama. Sabrina tertulis. Tengku Anis? Ya. Tiga enam tiga empat siapa? Decision dah tulis dah. Atau boleh tulis. Sekejap. Kan ada saya kena allow ni boleh. Okay, betul. Decision. Okay, so nombor 2. Betul. Okay, betul. Dewi betul. Sabrina betul. 3629 Sabrina Ya saya pun jawab formula. Tengok formula. Saya jawab macam ni je lah. Actual. Jawab. Boleh, tak apa. Constraint apa? Actual. Actual constraint. Okay. Lagi? Okay, yang ketiga apa? Shadow price. Apa? Interpret. Apa maksud shadow price ni? RM4.375 tu apa maksud dia? Tak tepat Dewi. Apa maksud paling 3.75 sen? Apa? Harga asal. Harga asal tak tepat, tak betul. Dewi tak tepat. Tadi Zulaika awak yang jawab. Zulaika awak jawab melalui ni kan? Saya Sabrina tu puan. Yang jawab RM4 tu. Yang jawab RM4. Yang jawab harga asal tu. Tak tepat. Tak betul pun, bukan tak tepat. Dewi tak tepat. Okey, sekejap. Apa maksud RM4.75 sen? Apa jadi kalau kalau cutting and dyeing tu saya tambah 1 jam lagi, tambahan 1 jam daripada 630 ni saya tambah 1 jam. Apa jadi? 630 sekarang ni awak kata actual constraint kan 630 tu maknanya kita guna 630 jam lah kan. Jadi kalau kata saya tambah 1 jam daripada 630 ni saya suruh pekerja saya bekerja lebih masa. 631. Betul Nazaria? Constraint meningkat. Bukan constraint meningkat, salah, tak tepat. Nampak macam tadi saya faham kan? Tak, biasa. Benda ni biasa. Sebab tu saya buat latihan ni. Bukan saya kata ni memang biasa. Memang tiap-tiap kali saya ngajar ni, memang inilah dia.
decrease, kurang tepat sikit Nazaria. Bukan decrease tu, bukan cost. Ini profit, ini dalam ni kita profit. Dalam example ni profit. So apa akan jadi? Kalau saya tambah 630, tambah satu je, 1 jam. 631 jam. Apa jadi kat profit kita? Ini profit tau. Profit akan reduce. Dia positif ni, dia positif. Dia positif RM4.375. Meningkat. Jam meningkat, profit akan Turun. salah positif ni. Kalau negatif turun, positif. Kalau positif meningkat, menurun kan. So kalau tambah 1 jam, kalau 630, saya tambah 1 jam, jadi profit saya akan meningkat sebanyak RM4.37. Kalau saya turun daripada 630, saya kurangkan 1 jam, apa akan jadi pada profit? Menurun. Turun. Kalau negatif baru meningkat turun. Ini contoh PAR tau yang mula-mula maximization. So dia punya objektif dia adalah profit. Ini yang kita buat juga dulu tu tau. Saya ambil yang kes yang sama. Okay. Lupa tadi nak explain ni. Okay. Jadi kat sini maknanya kalau saya tambah 631 jam jadinya profit saya akan tambah original berapa saya tak ingat. Akan tambah sebanyak RM4.75. Okay. Kalau saya kurangkan 630 ni jadi 629, kurangkan 1 jam, profit akan menurun sebanyak berapa? Sebanyak kalau daripada 630 turun jadi 629, profit saya menurun sebanyak berapa? Berapa banyak profit turun? 4.375. 4.375 lah. Kan? Kalau saya turun 10 jam? Darat. Darat dengan 10 kan. Kalau saya turun 10 jam, RM4.75 darat dengan 10. So profit saya akan menurun sebanyak RM43.75. Tapi dia punya perbezaan tu tak apa. Okay. Right, the next adalah ni. Nombor 4. Betul lah yang awak cakap tu, betul lah. Nazaria ada guna habis binding constraint tu, betul lah ada guna habis constraint. Tu betul, tapi tak tepat apa yang interpretation tu. Profit apa? Profit apa ni Devi? Apa maksud 527, panjang noh, 5.29 lah tak kata. Apa maksud allowable increase 5.29?
Yang 9 tu boleh dikurang, boleh di increase sebanyak 5.29. Okay, so lagi 2.33? 9 tu boleh hanya kurangkan sampai 2.33. 2.33. Supaya apa? Supaya Dia kita maintain ni. Supaya sama dengan penyelesaian itu. Bukan supaya sama dengan, supaya kita nak maintain 540 ni dengan 252 ni. Okay. Last sekali. yang 708 tu dia boleh lebih increase 100 dan kurang daripada 128. Dia boleh naik sebanyak 129.2 dan dia boleh kurang sebanyak 128 sahaja. Okay, jam dia lah. So jam dia boleh tambah banyak ni, boleh kurangkan banyak ni saja. Okay. Okay, itu sahaja. Nampak macam senang lah kan? Memang susah. Belum tengok soalan lagi. Soalan dia macam tu je. Saya tanya. Kalau soalan dia saya akan tanya macam ni. Okay, contoh soalan katalah tanya macam ni kan. Okay, kalau kata profit for deluxe increase from 9 to 11. Okay, untuk deluxe tau. Profit dia daripada RM9 naik kepada RM11. So apa akan jadi kepada decision kita? Itu je soalan dia. Contoh soalan. Boleh jadi. Profit tu deluxe. Perlu ke kita buat jalan kira sekali dengan dia punya describe dia tu, macam jawapan dia tu. Apa dia? Perlu Apa? ke masa kita menjawab tu kita buat jalan kira sekali ke tak payah? Tak payah, dia tak ada jalan kira benda Itu ni. perlu Dia kita buat bagi jalan dia bagi table tu, kata dia bagi Aha. ni, dia bagi ni kan. Kata saya bagi dia pula dah. Dia siapa entah. Saya bagi ni kan. Ni dia bagi ni, saya bagi ni. Sorry, lupa nak share. Kejap contoh Okay, kata saya ambil file ni kan. Okay, saya bagi benda ni. Okay, nanti saya bagi dalam soalan tu kata saya bagi table ni. Gitu. So saya tanyalah. Okay, soalan pertama. Objective coefficient has increased from 9 to $11. What will happen to your decision? Tu je soalan ni. Taklah tu soalan pertama lah kan. Okay. Ini objektif ni naik daripada 9 naik kepada 11. So apa akan jadi kepada decision awak? Ha, 9 ni naik pada 11. Apa jadi? Did your decision change or not? Keputusan kita berubah ke tak? Tak. Tak, sebab Dia punya maksimum tu dah tak apa clear. Saya punya line tak clear ke you punya line ke tak clear? Dia tak berubah betul sebab daripada 9 dia boleh naik 5 kan. Tapi saya naik $2 je. So dia tak berubah. Tu je soalan dia. Kalau kata saya tanya kan, okay, objective coefficient, okay, for standard bag
from $10 reduce to $7. What will happen? Reduce from $10 reduce to $6. What will happen to your decision? Daripada RM10, profit dia turun jadi RM6. So apa jadi? Tak efek apa-apa. Mana boleh tak efek apa-apa? Dia boleh turun sebanyak 3.7, betul tak? Kan? Dia boleh turun $10 ni, dia boleh turun sebanyak 3.7. Sekarang ni daripada 10 dia turun 6, lebih pada 3.7, betul tak? So bila dia turun lebih daripada benda ni, maknanya decision kita akan berubah lah. Soalan macam tu je. Tak susah pun soalan ni. Soalan senang tapi jawapan susah. Okay, kalau RM10 dia turun kepada 7, masih lagi ni kan dia turun 3, so masih lagi dalam allowable punya value, so decision tak berubah. Tapi kalau dia turun daripada 10, dia turun lebih daripada yang dibenarkan, decision akan berubah. Itu saja jawapannya. Okay, so kena rerun lah, then we have to rerun to find kita punya new decision. Okay. Sama juga kalau kata 10 dia boleh naik 3.5, tapi $10 ni dia naik menjadi 14. So dia naik sebanyak $4, melebihi daripada yang dibenarkan allowable. Jadi decision kita berubah. Faham tak? Okay. So kalau dia berubah, kalau perubahan dia tu dalam allowable amount ni semua ni, dia tidak berubah. Kalau saya tanya daripada 9 dia naik menjadi RM16, maknanya ini ni berubah. Decision kita berubah. Okay. 540 dan 252 ni dah no longer the best decision lah, best combination. You kena cari combination yang baru. Apa combination tu tak tahulah, kena kita pergi rerun balik lah. Pergi kat sini kan. Tukar balik kat sini, tukar 10 ke 9 ke. Sekejap. Tak ubah. Tukar kat sini, run balik. Boleh kan. Letak ni lah dia tak tanya pun, saya tak tanya pun berapa berubah ke tak. Cuma nak tahu ubah ke, berubah ke tak berubah. Berapa tu saya tak tanya. Okay. Kalau part kat sini saya tanya. Okay. So kata soalan kat sini kan, yang bawah ni pula. Okay. Katalah kalau kata yang pertama sekali biasa saya tanya, okay, so which one is the binding constraint and which one is non-binding constraint? Yang pertama, okay, siapa boleh tuliskan? Mana binding constraint, mana non-binding constraint? Non-binding tu yang swimming hours and inspection. Swimming? Okay, binding? Yang lain. Binding yang and finishing, okay? Itu binding, itu non-binding. Itu antara soalannya. Okay, yang kedua saya kata let's say cutting and dyeing hours ni dia available another 50 hours. Okay? So apa akan jadi kepada profit kita? Available lagi 50 tu maknanya dia tambah lah 630 tu dia tambah lagi 50 jam. Apa akan jadi kepada profit? berkurang. Meningkat. Meningkat. Meningkat sebanyak kat sini kenalah buat calculation sikit, okay? So meningkat kan? Meningkat ni saya tulis kalau naik 50 kan. Jadi apa? Cutting and dyeing kan. Increase 50 hours, betul tak? Saya tak salah kan? Okay. So profit akan jadi apa profit dia? Ni 7668.
Okay, profit 7,668 tambah naik tadi 50 jam kali dengan 4.375. Dapatlah berapa? Kena kira lah, berapa saya tak tahu lah. Saya kena kira. Kan? Kalau kata okay, kata soalan, next soalan. Inspection and packaging hours increase 10 hours. Okay, inspection and packaging increase 10 hours. Okay, what happen to our profit? Profit jadi apa? Meningkat. Mana meningkat? Tak berubah. Tak berubah lah sebab dia kosong. Kan, inspection and packaging kan dia punya shadow price tu kosong. So tak meningkat lah. Profit remain. Okay. Alright, so kata lagi satu, saya tanya, saya tanya is finishing, okay, finishing hours increase, increase lah, asyik increase je, tak best, decrease 150 hours. Okay, turun sebanyak 150 jam. So apa jadi kepada profit? Menurun. Meningkat, decrease, Menurun. menurun. Kita tak tahu. We have no solution. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia melebihi daripada allowable decrease. Dia boleh turun sebanyak 134 saja. Tapi sekarang ni saya tanya turun lebih daripada 134, 150. So apa jadi kepada profit? Kita tak tahu. That we have to do recalculate. Okay, jawapan dia we have need to recalculate. Kita tak tahu dia meningkat ke apa ke, kita pun tak tahu. Okay, dia dah keluar daripada bound, daripada range tu, then kita kena resolve lah. Recalculate lah, resolve ubah balik. Okay, sebab dia dah keluar daripada dia punya allowable amount tu. Okay, dia boleh, betul, dia 124 je kan. 128 je dia boleh turun, tapi saya dah tunjuk turunkan 150. So tak ada amount. Kena kira balik. Need to resolve. Okay, sama juga kalau naik pun. Kalau saya kata naik tadi tu, naik 200 jam. Apa jadi? Apa jadi kepada profit? Kita tak tahu. We don't know. Need to resolve. Okay, tak boleh calculate. Okay, boleh tak? Macam boleh lah. Tengok balik nanti. Faham balik. Mungkin boleh lah kot Bila kita kata nak buat hari tu? Exam? Test 1? Minggu ni. Minggu ni Hari Jumaat Sabtu Ahad kan? Betul kan? Ya, Puan. Okay. Ada soalan lagi? Okay, saya bukalah video. Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada, kita jumpa next week. Nanti
minggu raya macam mana? Tak apalah, bukan raya kan? Puan nak tanya. Ha. Kan hari tu Puan dah bagi latihan kan? Yang Aha. soalan nombor 2 tak dapat jawab lah. Soalan mana? Nombor 2. Minimum tu. Devi dah tanya. Jenuh saya explain ke Devi. Awak ada buat awak punya solution tak? Awak punya apa? Soalan nombor kedua kita dah buat kan? Kita punya linear programming tu kan? Yang tu 1. Yang 2 belum ikut. Mana nombor 2 awak? Biar betul awak ni. Sekejap, saya tengok. Sekejap nombor 2. Silap. Berdua apa lah? Lake winery ke? Lake wine tu ke? Ya Puan. Betul Ya betul. Lake wine. Bukan hari tu kita ada buat ke lake wine sama-sama? Tak ada buat? Tak, yang Tak. buat yang tiga. Oh. Lake wine. Okay, so nampak ni lake wine saya. Saya buka dia punya ni. Mana? Soalan. Okey. Saya tunjuk ni dulu. Sebelum saya nak tunjuk cara ni, saya tunjuk dulu dia punya apa? Linear programming ni. So ni linear programming dia. Okey. Alright. So, yang Lisa ni kan? Betul tak? Okey. So Lisa, kita ada Lisa, David dengan Sarah. Okay, so Lisa. So first kali kena betulkan dia punya linear programming baru kita boleh transfer kepada constraint tu kan. Okay, so sekarang kita nak tengok berapa jam kan untuk Lisa, David dengan Sarah kan. Hours kan, number of hours, betul lah. Okay, alright. So jadi dia punya 30 ni apa? Hourly wages rate. Dia punya rate kan, upah, okay. So upah dia, okay. So berapa jam nak tahu? So upah untuk Lisa 30, 25 untuk 25 untuk David dan 18 untuk Sarah. Okay, jadi kita nak tahu berapa kita nak bagi ni dan berapa je total upah keseluruhannya. Okay, dan dia untuk minimum ni, so bukan max minimum. Okay, right. So kita nak bayar upah, kita tak nak maksimum upah-upah, kita nak bayar minimum upah to minimize Okay, jadi apa ni? So sekarang ni dia kata ketiga-tiga yang first kali requirement dia adalah, you all ada soalan kan? Okay, bukan? So dia kata the company estimate that 150 hours will be required to complete the project. Maknanya ketiga-tiga ni untuk David, Lisa dengan Sarah ni mesti assign 150 jam. Okay, so ingat tadi LDS adalah jam untuk individu. Okay, untuk individu berapa Lisa, berapa untuk Lisa, berapa untuk David, berapa untuk Sarah. Okay, so ketiga-tiga mesti 150. Okay, so tiga-tiga ni 150 lah, maknanya ini untuk yang pertama 150 jam.
Okay, sama ada sama dengan ataupun boleh lebih kurang atau sama dengan lah. Tak boleh lebih daripada 150. Okay, yang kedua, statement yang kedua, kalau awak tengok dalam soalan tu, dia kata, okay, dia ada dua senior designer dengan team leader. Ada senior designer dengan ada dua, Lisa dengan David senior designer, Sarah pula junior designer. Okay, so dia kata Lisa has worked on several project. Okay, Lisa ni management dia specify Lisa must be assigned. Untuk Lisa ni dia kena at least 40% of total numbers assigned to the two senior designer. Okay, so senior designer ada dua, Lisa dan David. Tapi Lisa punya masa mesti 40 jam daripada jam Lisa dan David. Okay, Lisa 40 jam daripada Lisa. Okay, must be assigned, kata apa? At least okay, Lisa must be assigned at least 40%. Okay, sekurang-kurangnya 40% lah. Okay, jadi lebih daripada, maksud dia Lisa assign lebih daripada 40% daripada David plus Lisa. Okay, so dia 40% daripada David plus Lisa. Manakala Sarah pula, okay, junior designer ni at least 15% of the total project time. So Sarah 50% daripada jam Lisa, Sarah dengan David. Okay, ketiga-tiganya. So Sarah, S is for Sarah, dan 50% daripada jumlah L plus D plus S. Maknanya sepatutnya daripada 150 jam lah. Tapi dia buat L plus D plus S lah. Okay, nak bagi nampak daripada ketiga-tiga jam ni. So 15% daripada L plus D plus S. Okay, dan Sarah juga, okay, nak exceed, okay, tak boleh lebih. Tadi at least 15% daripada total. Tapi Sarah ni dia tak boleh lebih 20% daripada masa dua-dua senior ni. Okay, dia maksimum 20% je daripada Lisa dan David ni. Sarah must be not exceed 25% daripada Lisa dan David. Okay, so jam untuk Lisa, okay, dia kata Lisa has a maximum of 50 hours available to work on this project. Okay, so Lisa tak boleh lebih daripada 50 jam sebab dia ada 50 jam je untuk sign kat sini. Okay, so kena betulkan ni dulu baru boleh masuk dalam Excel. Okay, so saya masuk di situ, stop. Okay, silakan ni. Okay, ini masuk kat sini. Okay, so ini hourly wage tu, upah untuk setiap satu. Minimum total yang ada nak kita perlukan 15% je minimum. Okay, dia kena at least 15% daripada total masa. Minimum untuk senior tu 40% daripada dan David. Maksimum senior tu Puan tak dengar. Sekat-sekat itulah. Dia keluar dah bag ni. Tak okey. Banyak. Saya turn off dulu. Hello. Ada puan. Cuma sangkut-sangkut je. Itulah. Unify saya pun dah bengong-bengong dah ni. Saya ingatkan line saya yang telefon ni. Tak, saya dapat notice juga. Saya punya bad network dah bad network dah. Yang saya dah tunjuk tu, saya punya tu dengan apa sekarang ni.
Kat mana? Sekarang kita kat Excel. Excel. Okay. So masuk ni dia punya requirement tu total hours 150. So dah masuk dekat biru ni barulah kita boleh assign. Kan? Baru kita boleh nak tahu berapa ni berapa untuk pengiraan ni, formula dia ada 2 ni je. Kan? So satu lagi saya nak ingatkan untuk sum product, kita tengok untuk yang ini total hours ni untuk hijau ni dia nak okay, so total hours dekat sini adalah semua ni je total. So kita tak perlu masuk tengok formula kat sini. Okay. So tak perlu masuk sum product sebab dia nak jumlah jam saja. Okay, jumlah jam. Tapi total senior hours ni, total senior hours dia nak tahu Lisa dengan David ni berapa jam. So kita campur je Lisa dengan David. Kan? Cuma dekat cost ni saja kita perlukan sum product. Okay, so tak semua formula perlu sum product. Okay. Tak apa, nanti saya masukkan ni lah untuk punya rujukan dalam dalam Google Classroom nanti Okay. Kotak dalam video pun dah ada dah kalau nak tengok. Tunjuk contoh kan kalau nak buat sendiri. Okay. Jadi bila masuk dalam data solver, okay. So objektif dia tadi untuk kat sini, objektif kat sinilah kita nak tahu kat sini cost kita objektif kan. Changing the variable ni lah kita nak tahu Lisa, changing variable ni decision ni kita kan. So nak tahu berapa jam untuk Lisa, berapa jam untuk David dengan berapa jam untuk Sarah. So ini kan. So constraint tadi tu kita masukkanlah balik yang tadi tu. Yang apa? Saya buang delete. Constraint ni Aduh. Silap. Okay. Let's say saya delete dulu. Ni minimum saya kena cari minimum. Tak boleh lah. Tak boleh buat apa pula dah. Apa? Tak boleh pula. Tak tahu kenapa. Sebab Puan ni dah tekan solver kan? Solver. Ni dah selepas tekan solver jawapan tu. Ya. Nak tutup pun dah tak boleh. Aduh, hai. Tutup dulu ni, saya tutup dulu sharing. Okey, tak boleh nak tutup dah. Tak boleh ni. Nanti saya masukkan lah ni, nanti you all tengok faham tak? So bila nak masuk tu, nanti saya buat video tunjuk macam mana masukkan data ni. Saya dah tak boleh nak tutup dah. Saya nak tutup, nak buka semua dah tak boleh. Okey, Saya tunjuk demo pun, tapi nanti you all kena buat juga sendiri Okay? Okay. Sekejap. Okay, so exam kita hari Jumaat. Satu Ahad availability dia. Satu Ahad kan? Saya ingat satu Ahad. So saya bagi untuk satu Ahad Soalan nanti Puan masuk dalam Google Classroom ke? Chapter 23 chapter 23 je tau. 2, 3. Alright. Tiba-tiba ada seorang lelaki. Ada punya Azizul kan? Ada je. Sejak daripada tadi. Okey, soalan dalam ni lah. Saya bagi file, saya bagi soalan, saya bagi file Excel. So you kena run lah.
Saya tak bagi tahu you kena buat carta bar ke, kena buat carta apa-apa ke. So saya nak soalan, saya nak benda ni display. So you kena decide lah apa benda yang tools apa yang boleh diguna pakai untuk you display benda tu. Kan? So saya bagi okay, so nak awak tunjukkan peratus gambaran untuk frekuensi untuk pelajar ni ke. So kena decide lah apa yang sesuai yang untuk display benda tu. Yang paling sesuai. Okay? So dia tak ada fixed answer. Dia tengok okay betul tak kalau untuk explain benda ni betul tak tools yang awak guna tu, carta yang awak guna tu betul ke tak? Okay? Okay, Pak. Alright, okay. Selamat berpuasa. Puasa pula. Sahur esok. Okay. Okay, bye. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.